Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi penggolongan rancangan Malaysia ke-12 ini. Bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta semua pihak yang terlibat dalam pengubalan rancangan 5 tahun ini. Ia bukanlah satu usaha yang mudah, khususnya ketika negara dan dunia sedang mendepani cabaran pandemik COVID-19. Terpaksa mengimbangi antara tuntutan kesihatan, memenuhi keperluan dan permintaan sektor ekonomi dan pada masa yang sama tanggungjawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat terus terbela. Oleh itu, kami di Mendef berasa syukur kerana dalam tempoh yang serba-serbi mencabar ini, segmen keselamatan dan pertahanan masih diberikan keutamaan di bawah RMK 12 dan dijadikan sebagai salah satu daripada 9 fokus utama, iaitu fokus keempat, memantapkan keselamatan dan pertahanan awam. Rancangan Malaysia ke-12 ini yang bertemakan keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan telah digubal dengan cermat, inklusif dan komprehensif bagi memastikan setiap perkara penting diambil kira demi menentukan hala tuju negara dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, kesemua perancangan ini juga bertepatan dengan teras-teras utama Kementerian Pertahanan yang sedia ada di bawah plan strategik kami, iaitu 2021 hingga 2025. Teras pertama, peningkatan kesiagaan dan keupayaan pertahanan dalam melindungi kepentingan negara. Teras kedua, mengukuhkan kapasiti pertahanan yang kompeten. Teras ketiga, pelestarian kesejahteraan warga kerja pertahanan. Teras keempat, pengukuhan kerjasama awam tentera, civil military cooperation dengan izin. Kelima, pembangunan sains teknologi dan industri pertahanan, pengukuhan kerjasama antarabangsa dalam menjamin pertahanan negara. Teras 7, transformasi kesejahteraan veteran. Selain 7, satu ayat je lagi. Selain 7 teras ini, saya juga telah mengarahkan supaya kementerian mewujudkan teras ke-8 yang memberikan tumpuan khusus kepada pengurusan cabaran dan ancaman baru terhadap lanskap keselamatan dan pertahanan negara dalam berdepan dengan COVID-19. Betul saja. Datuk Speaker, ancaman terbaru ini, apakah Menteri Pertahanan bersetuju supaya dipertingkatkan keselamatan ini gabungan ASEAN? Sebab ASEAN ada 2 juta lebih kurang tentera. Oleh itu sebarang ancaman ataupun mana-mana negara, biarlah ASEAN yang berdialog, mungkinnya rakan dialog dengan China. Bukan satu negara, tapi dalam ASEAN itu sendiri. Karena ASEAN ada 2 juta, lebih kurang 2 juta tentera. Yang kedua, Australia ini dekat dengan ASEAN. Supaya ASEAN lebih rapat dengan Australia, menjadikan Australia rakan ASEAN. Bukan Australia ini menjadi rakan kepada Britain dan Amerika di rantau ini. Karena ia membawa satu ancaman baru seperti AUKUS di rantau ini. Oleh itu ASEAN dalam menghadapi Australia ini biarlah dalam satu pasukan supaya Australia lebih berperanan dengan negara ASEAN dibandingkan berperanan untuk mewakili Amerika dan Britain di rantau ini. Itu 2 persoalan pada saya. Sememangnya perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat termasuk di dalam teras ke-6 Plan Strategik Mendef, iaitu pengukuhan kerjasama antarabangsa dalam menjamin pertahanan negara. Tak boleh dinafikan bahawa 10 negara di dalam ASEAN ni lebih berkemampuan untuk berdepan dengan kuasa-kuasa besar untuk menjamin keselamatan dan kestabilan rantau kita sendiri.
Tetapi bagaimana kita nak pastikan trust 6 ni dapat diperkukuhkan? Banyak bergantung kepada hubungan kita sesama negara-negara ASEAN. Kebetulan semalam saya dapat berhubung dengan Menteri Pertahanan Indonesia, General Prabowo, dan beliau pun telah menyatakan betapa pentingnya kita 10 negara ini dapat berinteraksi secara dekat, khususnya dalam perkembangan terkini, iaitu AUKUS. Tapi ini tidak bermakna bahawa kita tak terus mendampingi kuasa-kuasa yang terlibat. Kebetulan utusan khas daripada Australia, Vice Admiral Australia akan datang berjumpa dengan saya hari ini. Dan apa yang kita lakukan melalui diplomasi ini bukan untuk menyatakan bahawa kita ni hebat sangat, tetapi sekurang-kurangnya kita ada pendirian kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tetapi pada masa yang sama, 10 negara di dalam ASEAN pun ada pendirian kita, dan kekuatan yang ada dalam kumpulan 10 negara ini boleh diutarakan kepada mana-mana pihak yang cuba menidakkan kedudukan kita di rantau ini. Jadi keras sebab kita tengah bincangkan rancangan Malaysia ke-12, perancangan 12 tahun ke hadapan, dan teras ke-6 ni akan merangkumi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Raja tadi, apabila berdepan dengan isu-isu yang berkaitan dengan geopolitik rantau kita, sama ada nak mengimbangi kuasa-kuasa besar atau kedudukan kita di Selat Cina Selatan contohnya. Jadi itu merupakan satu cadangan yang tepat, tetapi jawapan saya ianya pun merupakan satu daripada 7 atau 8 sekarang teras di bawah penekanan MINDEF pada hari ini. Yang Hormat, Ya, saya cuma boleh sambung masa 15 minit hingga 1.15. So saya tak tahu sama ada Yang Hormat boleh habis 1.15. Kalau tak boleh, maka kita terserah kepada Tuan Yang Di-Pertua. Boleh habis saya belum masuk lagi nak menjawab satu isu pun. Satu isu. Ini baru mukadimah. Ya. Jadi So, saya tak ada masalah, tetapi nak memberi penghormatan kepada Kota Raja yang maklumkan kepada saya dia tidak dapat bersama tengah hari ini. Mungkin saya boleh jawab perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Raja dulu dalam 15 minit yang ada ni. Alright. Terima kasih. Kota Raja Gombak kata jawab bertulis. Tapi saya tak setuju. Menjawab perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Raja yang telah mencadangkan penggantian aset usang ATM dibuat melalui kerjasama joint venture antara syarikat pertahanan tempatan dan syarikat luar negara bagi memastikan industri pertahanan dapat dikembangkan. Kementerian Pertahanan melihat isu pembangunan keupayaan industri pertahanan tempatan sebagai perkara teras dalam mencapai tahap pertahanan berdikari atau self-reliant ATM. Elemen pemindahan teknologi daripada pemain industri merupakan antara faktor penting dalam memastikan peningkatan keupayaan pemain industri pertahanan negara. Oleh yang demikian, kontrak-kontrak perolehan aset ATM sama ada baru atau bagi menggantikan aset-aset usang ATM sememangnya dilaksanakan secara kerjasama dengan pemain industri antarabangsa dalam melaksanakan program offset dan industrial collaboration program ICP. Namun kita perlu realistik, Yang Berhormat. Penularan pandemik COVID-19 telah memberi tekanan terhadap situasi ekonomi dan kewangan semasa negara. Dalam situasi ini amat sukar untuk kerajaan melaksanakan perolehan aset-aset baru, dan sebenarnya saya dah beri keutamaan dan arahan kepada pihak kementerian bahawa kalau sekiranya kita tidak dapat mempertimbangkan aset-aset baru ketika ini,
jangan kita kompromi dengan daripada memberi tumpuan kepada penyelenggaraan aset-aset yang sedia ada. Sikit saya semberung. Ya. Tadi terima kasih Datuk Speaker. Tadi Yang Berhormat Semberung ada menyatakan bahawa Kementerian tidak lagi ingin meneruskan Dasar Pertahanan dan Keselamatan Negara yang digaris sebagai dokumen susulan dengan kertas putih. Mohon penjelasan kerana industri pertahanan negara dan keselamatan ini sangat penting. Bagaimana kita melihat dalam RMK 12 ini Kementerian Pertahanan memperkasakan dalam soal pertahanan negara untuk menghadapi masa-masa yang mendatang. Terima kasih. Terima kasih Jempol. Melalui kertas putih pertahanan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pertahanan, ada satu bab khas iaitu bab 7 mengenai sains, teknologi dan industri pertahanan diperuntukkan sebagai manifestasi kesungguhan berterusan kerajaan dalam mengkaji isu-isu yang mengekang pembangunan industri serta memformulasikan trust-trust bagi menyokong peningkatan keupayaan industri. Jadi selaras dengan apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Kota Raja dan diperingatkan oleh Yang Berhormat Jempol tadi, bahawa dasar di bawah kertas putih pertahanan dan dasar-dasar yang telah pun kita gubal dan sedang kita laksanakan, apa yang disarankan oleh kedua-dua Yang Berhormat sedang diambil kira dan sedang dilaksanakan insya-Allah. Speaker, Menteri, boleh tanya sikit? Sungai Petani, depan ni. Ya, okey. Sila. Saya nak tanya Menteri, tadi Menteri dah sebut tentang aset-aset. Pembelian aset-aset baru ni keberangkaliannya agak susah kerana kedudukan kewangan kita. Namun Menteri pun tahu, apa juga kita beli jiran kita tahu. Apa juga kita beli Amerika tahu, US tahu. Itu there's no secret dalam defense aset ni. Cuma soalan saya kepada Menteri ialah, ada tak dalam pengetahuan Menteri, benda-benda yang kita beli, yang kita order dah lama dah tak sampai, sama ada apa bentuk aset pun juga tak sampai, boleh tak kita buat auditing dan Menteri maklumkan kepada sama ada select committee ataupun kepada jawatan ataupun di sini openly, kerana kita nak tahu masalah-masalah yang timbul disebabkan kontraktor-kontraktor yang terlalu lama pada mana ni tidak dapat deliver aset-aset kita ni. Jadi kita takut begini Menteri. Kalau orang tahu yang kita sebenarnya tak ada aset ni pun, dan kita punya kedudukan amat-amat terdedah dengan bahaya. Terima kasih Menteri. Terima kasih Speaker. Kelebihan yang ada kepada aset-aset pertahanan ianya mengambil masa. Dan kalau sekiranya ada kelewatan, ada prosedurnya untuk kita memastikan bahawa masa yang diambil, kelewatan yang ada tidak menjejaskan sedikit sebanyak perancangan kita. Saya tak nafikan ada aset-aset yang lewat dibekalkan. Tetapi ini tidak bermakna bahawa kita tidak boleh tuntut ganti rugi. Kita dapat pastikan aset-aset ini dapat disampaikan kepada pihak pengguna dan apa jua masalah yang dihadapi ini dapat diatasi sebaik mungkin. Di bawah kepimpinan saya beberapa minggu di Mendef ni, kita letakkan 3 kategori. Dan Yang Berhormat Kota Raja senyum kerana benda-benda aset yang lama dulu terpaksa dipikul tanggungjawabnya oleh Yang Berhormat Kota Raja semasa dia Menteri Pertahanan ketika itu. Projek-projek sakit, projek-projek lama perlu diselesaikan, perlu diurus. Pada masa yang sama ini tidak bermakna bahawa projek hari ini yang perlu diputuskan tak diputuskan. Dan apa yang kita bincangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, hari ini Rancangan Malaysia ke-12 5 tahun ke hadapan dan juga bajet bulan Oktober ini merupakan perancangan kita untuk 1 tahun. Jadi kalau sekiranya kita fokus kepada perkara-perkara yang boleh kita selesaikan, benda yang mungkin menjadi kelewatan dan kekangan kita selama ini kita selesaikan secara telus dan banyak cara bagaimana untuk kita mendapat ketulusan dan juga keadilan kepada kelewatan aset-aset tadi, saya tak teragak-agak untuk memastikan ianya dapat direalisasikan. Sila sempurna. Terima kasih Datuk Speaker dan Yang Berhormat Menteri. Berhubungan dengan aset apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi dan juga dari segi apa yang dibangkitkan oleh rakan lain. Saya berharap
agar langkah untuk meletakkan aset di tempat yang diperlukan ini juga penting. Bukan hanya dari segi peralatan, bahkan juga manpower yang ada. Contohnya Kem Lokawi, contohnya Kem Paradise di Kota Belud. Yang kena Lanun ni Pantai Timur. Yang ada ancaman keselamatan di kawasan-kawasan yang amat memerlukan aset. Bolehkah kementerian memastikan dalam rancangan Malaysia ke-12 supaya menempatkan anggota peralatan di mana dia amat diperlukan untuk mempertahankan negara kita supaya ianya a form of deterrence, mengelakkan orang masuk mencerobohi kawasan-kawasan yang selalu terancam. Terima kasih banyak. Yang Berhormat sempurna, biar saya jawab ni isu yang berhubung kait dengan Lanun, saya tak ambil mudah kalau sekiranya dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada sempurna. Dan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi memang tepat kalau kita tengok ancaman yang kita hadapi ketika dahulu di Lahad Datu, dan ini semua menjadi pengajaran kepada kita. Nanti saya akan jawab apa yang dibangkitkan oleh rakan-rakan kita di Sabah dalam perbahasan ini dari segi bagaimana kita nak atur gerak bukan sahaja anggota kita tetapi aset-aset yang ada supaya apa yang kita lalui di Lahad Datu tadi tidak berulang, dan pada masa yang sama kita buat persiapan dan perancangan. Kalau sekiranya ianya berlaku sekali lagi, kita tidak berada dalam keadaan kekangan untuk mengatur gerak berdepan dengan cabaran berkenaan. Boleh sekali lagi, Datuk? Ya, betul Raja. Saya balik sikit kepada industri pertahanan. Kita ada negara-negara Arab yang kaya yang sedia untuk membantu strike penyelidikan kita. Adakah usaha-usaha ini diteruskan untuk mendapat sokongan mereka dengan misalnya pinjaman ataupun tanpa interest dan sebagainya, mereka sudi untuk membina penyelidikan hal strike ini? Adakah diteruskan oleh pihak kementerian hal ini? Baru nak menjawab perkara kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ketua Raja, yang mencadangkan strike diperkasakan dengan melaksanakan penyelidikan bagi membangunkan aset-aset ATM yang berteknologi tinggi seperti drone, turut mencadangkan pelaburan dari luar negara dapat ditarik masuk. Mungkin itu maksud Yang Berhormat. Saya bersetuju dengan cadangan ini. Dan kerajaan sentiasa menyokong cadangan R&D dan dalam bidang berteknologi tinggi bagi meningkatkan keupayaan berdikari dan teknologi pertahanan. Melalui peruntukan RMK 12, kerajaan telah memperuntukkan dana kepada Strike untuk melaksanakan projek R&D yang berteknologi tinggi seperti Unmanned Aerial System UAS, di mana selari dengan cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Sikh, Yang Berhormat Ulu Rajang, yang mahu aset pertahanan ditambah di dalam RMK 12. Untuk makluman YB Sikh dan Yang Berhormat Ulu Rejang, bukan sahaja UAS dalam RMK 12 ini, Tentera Dalat telah merancang perolehan secara ringkas, Tuan Yang Ketua, elemen mobiliti daratan, mobiliti perairan, aset pertahanan udara, pengangkutan udara taktikal, aset kuasa tembakan dan aset peralatan optronik serta logistik. Tentera Laut pula dengan program transformasi TLDM 15/5. Tentera Udara pula TUDM melalui Plan Pembangunan Keupayaan TUDM 2055. Fokus pembangunan 10 tahun. Pertama plan ini ialah penggantian aset tamat jangka hayat melalui perolehan baharu dan naik taraf keupayaan pesawat yang telah usang melalui Service Life Extension Program SLAP. Jadi Yang Berhormat, bantuan kerjasama dan juga sumbangan daripada negara-negara yang begitu rapat dengan kita. Pertamanya dalam isu penyelidikan. Penyelidikan bersama berdepan dengan ancaman yang sama. Terorisme, keganasan, Lanun dan sebagainya. Itu semua merupakan ancaman yang kita terpaksa laluinya bersama dan tidak ada sebab rakan-rakan yang rapat dengan kita tidak kita kongsi bersama pembiayaannya. Dari segi aset pula, ianya mesti sesuai
dengan keadaan dan ancaman yang kita hadapi. Sebab itu the end user, tentera darat, tentera laut, tentera udara, saya dah minta bahawa mereka selepas ini menentukan keperluan mereka. Saya kena Dan berhentikan keduanya sekarang. baru kewangan menentukan sama ada penuntukan atau tidak. Menteri, kita sambung 2.30. Kita sambung 2.30. Saya tangguhkan sedangan ini sehingga pukul 2.30 petang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.